Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah ala ni'matillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadza ila yaumil ba'thi wan nahdah. Amma ba'du. Pertama, jutaan ribuan terima kasih kepada pengurusi majelis kerana membuka bicara kita pada malam ini. Pertama-tamanya yang dihormati itu Al-Fadhil Sahibul Bait Datuk yang berhormat Senator Datuk Seri Haji Muhammad Ali dan Ayahanda Datuk Wira Yaakob Muhammad Amin. Pagi tadinya kita kuliah subuh di masjid beliau dan malam ni ikut serta kita juga, dan kuliah subuh di masjid beliau pagi tadi pun memang kita guna kitab Nasaihul Ibad. Jadi kalau senanglah kalau kiranya pagi subuh kita ni, malam pun kita ni juga senang, tak kena banyak-banyak kitab. Dan seluruh kepimpinan UMNO Tangga Batu, Abang Najib sebagai kenalan lama lah dalam Facebook, nama mudah berurusan untuk datang ke sini. Tuan Haji Syarif dan semua yang saya tak mampu nak sebut satu persatu nama, namun tidak mengurangi rasa hormat ta'zim saya kepada hadirin semua. Alhamdulillah, pertama-tamanya syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan segala limpah dan kurnianya Allah Taala menggerakkan kita ke majlis ilmu dalam suasana yang berlainan sedikit daripada kebiasaan. Biasanya kita di masjid, di surau, tapi sekarang ni di apa dia panggil ni? Di dewan kawan, di Baitul Tariq, tapi suasana terbuka, suasana santai begini. Ala kuliahnya mudah-mudahan kita dapat bagai-bagai kelebihan kerana kita melangkah kaki menuntut ilmu. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kharaja min baitihi fi talabil ilmi, barang siapa yang keluar daripada rumahnya untuk menuntut ilmu, haffat bihil malaikatu, maka memayungi oleh malaikat dengan sayapnya. Dan banyak lagi lah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kelebihan kita ni menuntut ilmu. Gitu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, man masya, barang siapa yang berjalan fi talabil ilmi, untuk menuntut ilmu, khutwatan, dua langkah. Jadi kita ni takkan dua langkah je. Datuk Seri sendiri pun banyak langkah rasanya, rumah dia ke sini pun mana tak tahu, rumah di sana ke sini tak tahu. Banyak langkah. Ini Nabi kata khutwatan, ini dua langkah. Au jalasa fi halqatil ilmi, atau duduk di dalam halaqah ilmu, qadra fawaqin naqati, sekadar memerah susu unta, wajabat lahul jannatu, nescaya wajib baginya dapat masuk syurga. Itu janjian daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mengikhlaskan hati kita untuk duduk dalam majlis ilmu, muzakarah, saling berkongsi. Bukanlah saya yang bercakap di depan ini terlebih alim daripada para hadirin semua yang mendengar. Barangkalinya ada tersalah silap apa yang saya sampaikan, boleh kita saling nasihati, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, saling berpesan di atas kebenaran dan saling berpesan dengan kesabaran. Baik, para hadirin semua, kita yang kita pilih ini namanya ialah Nasaihul Ibad. Ya, kita kuning lah kalau kita hak Arab kan. Kalau yang pagi di masjid Datuk Yaakob kita guna kitab Rumi, tapi saya guna kitab ni lah. Ada Rumi dan ada Arab. Jadi kalau yang Rumi mahal sikit, kalau yang Arab murah. Pilih hak mana deh. Kalau kita biasa sedar dengan Arab, insya-Allah kita sedar tengok kita Arab. Walau tak faham pun, satu sikit lama-lama kita akan faham. Baik. Untuk permulaan ni, karena kita semua masih belum ada kitab lagi, insya-Allah
nanti pada bulan hadapan. Kau tengok macam mana. Kalau kita arak tu saya boleh belilah karena murah sikit. Kalau kita Romi tu mungkin tu Haji Abdullah dia ada beli. Nah, di mana di Melaka ni ada jual. Ada jual yang kita Rominya. Jadi kita baca sebagai ambil tabarruk, berkah. Nah, kulit kitab dia ni disebut Nasaihul Ibad. Segala nasihat bagi hamba. Tajuk dia ni diletak oleh tukang syarahnya Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Orang Banten, digelar dengan Syekh Nawawi As-Sani, Imam Nawawi As-Sani. Kerana alimnya dia dan banyaknya karangan yang dia karang, digelar dia Imam Nawawi As-Sani. Imam Nawawi Al-Awwal itu Abu Zakaria Syaraf An-Nawawi, itu ulama mutaqaddimin dalam mazhab kita Syafi'i. Itu Imam Nawawi yang banyak mengarang kitab syarah Majmu' Syarah Muhadzab, begitu juga kita Arba'in An-Nawawiyah, Al-Azkar, Riyadhus Shalihin. Itu Imam Nawawi yang masyhur dalam mazhab kita Syafi'iyah. Ada pohon ni namanya Muhammad Nawawi. Muhammad Nawawi Al-Bantani, orang Banten. Salah seorang daripada cucu cicitnya sekarang ni ialah Syekh Rahimuddin Nawawi Al-Bantani. Selalu datang ke Malaysia, tapi sekarang ni di Indonesia kerana Covid ni. Itu salah seorang daripada cucu cicitnya. Dan beliau ni mati di Mekah. Wafat di Mekah. Dia mengarang kitab ni mensyarahkan kitab yang dikarang oleh Amirul Mukminin fil Hadis Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani ini mazhab Syafi'i juga. Tapi dia tidak masyhur dalam fatwa-fatwa fiqh. Tapi dia masyhur di dalam hadis. Antara karangan beliaunya ialah Bulughul Maram. Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Ini karangan Amirul Mukminin Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar dalam mazhab kita Syafi'i ini ada dua kan. Satunya tadi Amirul Mukminin fil Hadis Ibnu Hajar Al-Asqalani. Satu lagi nama Ibnu Hajar Al-Haytami. Ini ulama mutaakhirin Syafi'iyah. Kebiasaannya tutup guru pondok kalau mengaji rojokkan yang paling tingginya ialah Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Banyak karangannya, yang paling masyhur Tuhfatul Muhtaj. Kitab Tuhfatul Muhtaj. Baik. Jadi Nasaihul Ibad ni dia syarah bagi kitab asalnya Al-Munabbihatu 'ala isti'dadi liyaumil ma'ad. Al-Munabbihatu artinya peringatan-peringatan. 'Ala isti'dadi, di atas membuat persediaan. Liyaumil ma'ad, untuk hari akhirat. Maklumlah kita ni sebenarnya duduk musafir. Kun fid dunya ka'annaka gharib. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, hendak adalah kamu di atas permukaan dunia ni hidup seperti orang yang dagang, yang asing. Kenapa? Karena tempat asal kitanya ialah syurga. Tok kita mulanya asal syurga, iaitu Nabi Adam alaihi salam. Kemudiannya Allah Ta'ala turunkan Nabi Adam atas permukaan bumi ini sebagai darul ibtila, negeri untuk cobaan. Hodok nama banyak-banyak, Malaysia, Indonesia, Korea, Jepun, Thailand, Rusia, Amerika, Saudi Arabia, Turki. Itu nama orang bubuh zaman kita nation state ni, orang letak nama dengan nama-nama bangsa lah. Hakikatnya walau bagaimana banyak nama bagi negara yang ada di atas permukaan dunia ni, hakikatnya satu. Apa? Darul ibtila, negeri cobaan, negeri ujian. Coba nak uji kita. Uji apa? Uji dengan kesenangan, uji dengan kesusahan, uji dengan kesehatan, uji dengan kesakitan, semuanya uji. Jadi tak betul dunia ni kalau kita miskin berarti Tuhan tidak sayang kita, tak betul. Atau kita kaya berarti Tuhan sayang ke kita, tak betul. Dalam Quran Allah Ta'ala hikayat perkataan manusia.
ayatnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Apa dalam surah apa tak ingat dah. Nikmat apa? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oh, tak mari ayat Quran tu dekat sini sebab suasana macam lain sikit. Biasa masjid ni suasana atas petang gini tak mari ayat Quran tu. Nah, fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu. Tu ayat tu. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu wa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizquhu fayaqulu rabbi ahanan. Kalla, tu ayat tu Tuhan sebut. Manusia ni Tuhan kata apabila mengena ke atas dia tu keluasan rezeki. Fa akramahu wa na'amahu, kami muliakan dengan pangkat, kami punya rezeki yang luas kaya raya. Fayaqulu rabbi akraman, dia kata tengok Tuhan ni sayang sungguh ke aku. Nah, duduk semaya jemaah, duduk imarah masjid surah 5 kali sehari. Nah, Tuhan wi apa kamu? Miskin bodoh lah. Aku semayang setahun 2 kali ya. Nah, Idul Fitri, Idul Adha. Ni. Tapi kaya aku tengok. Tuhan sayang aku lagi pada buah-buahmu. Ada juga orang gitu. Nah, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizquh. Bila orang tu Allah Taala sempitkan rezeki dia. Nah, susah nak kerja, miskin. Ini saat-saat Covid lah ni kan. Allahu Rabbi. Siapa ada orang kata bunuh diri pun ada. Pilot bunuh diri. Ni. Patut ustaz dululah bunuh diri. Masjid surah tutup belaka. Nah, tak ada salat raut di Selangor ni. Oi, susah hidup. Tapi kalau ada iman, insya-Allah tidak akan buat kerja kabair, dosa besar gitu. Nah, ini bahaya apabila iman tu kurang. Bukan tak ada iman tu lemah. Dhaif iman. Nah, bila Tuhan coba dengan kesempitan rezeki. Fa amma iza mabtala, adapun apabila kami balakan dengan kesusahan, faqadara alaihi rizquh, dan kami sempitkan rezeki dia, manusia ni, fayaqulu rabbi ahanan, maka manusia kata Tuhan ni nak hina ke aku dah ni, Tuhan tak sayang ke aku ni. Kalla, tidak begitu. Tu Tuhan kata tak betul belaka kedua-dua. Aku bui kaya bukan aku sayang, aku bui miskin bukan aku benci, tidak. Nah, tapi aku nak ibtilah, nak uji. Kalau kaya, tasarruful abdi 'ala an-ni'mah ila ma khuliqa li ajlih, maka dia panggil kaya, dia kaya seumpama Sulaiman bin Daud, kaya seumpama Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan. Itu. Nah, orang yang menjadi hamba yang bersyukur pada Allah Taala. Nah, tapi kalau kayanya seumpama Qarun, Namrud, Fir'aun, binasa dia. Jadi sama-sama kaya tu. Nah, tapi bukan berarti bila kaya Allah sayang, bila miskin Allah benci. Tidak. Ini perkara yang perlu kita faham. Kita semua diuji. Diuji dengan ibadat. Kita dapat mendiri sembahyang maghrib 3 rakaat. Itu ujian. Adakah kita merasa kita yang mendirikan sembahyang? Kita yang qiyam? Kita yang merokok? Kita yang menyujud? Kita yang i'tidal? Kalau kita belaka berarti aku. Ada panggil sifat ananiyah, dia panggil keakuan diri. Ini yang jadi timbul takabur ni. Aku orang semayang, aku orang jemaah masjid, aku ustaz, aku tok guru. Orang lain ahli neraka belaka. Siap. Orang lain tu kaki lepok kedai kopi, tak syurga tu, neraka dah. Jadi ada sifat ananiyah, keakuan diri. Ujian. Nah, maksiat, ujian. Nah, nak tahu kata kita ni hamba yang bertaubat kepada Allah. Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada hamba-hamba aku yang, wahai hamba-hamba aku yang melampau di atas diri mereka sendiri dengan mengerjakan maksiat, derhaka pada Allah, la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa daripada rahmat Allah. Jangan serik bertaubat, jangan. Nah, sebab tu Ibnu Athaillah Al-Sakandari kata dalam kitab Hikam dia, mula-mula kalau kita baca kitab Hikam dia sebut min alamati i'timadi 'alal amal
nuqsanur raja inda wujudiz zalali. Setengah daripada tanda seorang tu hatinya berpegang di atas amal, bukan i'timad ala Allah, bukan berpegang kepada Allah, berpegang di atas amal. Aku tok guru ilmu ni, aku ustaz, aku abid kaki ibadat, aku baca Quran, aku zikir berapa ribu kali sehari, baca Quran khatam berapa kali sebulan, aku tahajud, aku duha, aku sembahyang witir, aku berjemaah, aku ni. Tak mungkin lah aku buat maksiat. Tak mungkin dia kata. Tiba-tiba bila Allah Ta'ala takdir paknya buat maksiat. Nuqsanur raja. Tidak harap lagi dia kepada keampunan Allah. Inda wujudi zalali. Ketika mana berlaku dosa. Allah Ta'ala jatuhkan dia dalam melakukan dosa. Maka jangan. Bila kita bermaksiat, taubat. Buat pula, taubat. Buat pula, taubat. Nah, kerana akhirat esok Tuhan tanya Nah, kita tu bukan kita tanya Tuhan tak. Tuhan yang akan tanya kita. Faiz. Nah, ketika mana mu hidup di dunia mula, apa tugasmu sebagai hamba? Jadi kita bawa ya Allah, ketika mana di dunia mula engkau takdirkan aku ni beramal ibadat, rajin ngaji, rajin semayang, rajin puasa. Alhamdulillah ya Allah. Dia kata bohong. Musmayang itu merasa dirimu yang sembahyang. Mu tidak kembali kepada aku, tidak kembali la haula wala quwata illa billah. Masuk akal? Kenapa? Ada ujub, ada sum'ah, ada riya. Habis. Sia-sia gitu amal. Al-amalu idza dakhala riya batala. Amal bila masuknya riya maka batal habis. Hanya kita bimbang. Ini karena itulah antara ilmu yang wajib juga kita pernah mengaji. Selain daripada ilmu akidah, ilmu tauhid, ahli sunnah wal jamaah, ilmu fiqh, fiqh untuk kita tahu halal, haram, sah, batal, syarak, rukun, ialah ilmu tasawuf. Untuk membersih hati kita, untuk benar-benar kita mencapai maqam kehambaan kepada Allah. Maka sebab tu dinamakan kita ni nasaihul ibad, segala nasihat-nasihat untuk hamba-hamba Allah. Jadi sesiapa yang nak jadi hamba Allah, dia kena dengar nasihat. Mereka dia kata, aku tak ambuh jadi hamba, aku nak jadi Tuhan. Ya dua tu, kalau tidak hamba tu Tuhan. Kalau tidak Tuhan, hamba dua tu. Dan memang Allah Ta'ala jadikan kita sebagai manusia ni hikmahnya supaya jadi hamba kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Tidak aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, melainkan ay liya'rifuni wa ya'budun. Melainkan supaya hamba tu kenal aku, kata Allah, dan menjadi hamba hanya kepada aku. Tidak hamba kepada selain daripada Allah. Tidak hamba pada harta, tidak hamba pada pangkat, tidak hamba kepada sesama hamba, tidak. Hanya hamba kepada Allah, bulat-bulat kepada Allah. Ini. Kita memang boleh mengaku kita Abdullah, kita hamba Allah. Tapi adakah Allah Ta'ala mengaku, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati? Itu soalan. Adakah Tuhan katakan, masuklah kamu sebagai hamba-Ku? Takut lidah kita je mengaku kata, saya hamba Allah. Hakikatnya, sahibul bait adraka ma fi. Tuan rumah lebih tahu apa yang ada dalam rumahnya. Apa? Kita sendiri tahu apa yang ada dalam hati kita. Adakah kita merasai sifat kehambaan? Itu. Sifat ubudiyah. Selain daripada mengerjakan ibadat zahir, angkat tangan, qiyam, berdiri, letak tangan di bawah dada, mulut bobek duk baca ayat tu ayat ni, Fatihah surah tu surah ni. Jiwa kita tu adakah merasai kehambaan kepada Allah? Itu. Karena ada orang ibadat, tapi ibadatnya berdaki dengan maksiat. Itu. Ini ibadat tapi berdaki dengan maksiat. Artinya ibadat dia tidak menjadi taat. Sebab tu kata Sayyidina Ali, laisal aidu liman labsul jadid. Bukanlah perayaan itu orang yang memakai baju baru. Innamal aidu, hanya saja hari raya yang sebenar, liman ta'atuhu tazid, bagi mereka yang taatnya bertambah. Jadi kata ibadatuhu tazid, ibadatnya bertambah. Itu sebut itu.
Karena mungkin ada orang semayang tarawih bulan Ramadan 20 rakaat. Nah, 20 rakaat bagus. Memang tarawih 20 rakaat. Tapi dia tengok orang buat 8, jebeh. Tengok cannot go dia tu. Lapar sudah. Ni baru iya 20 rakaat. Apa? Takabur. Nah, ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada orang tu. Dia tu buat 8 rakaat, saya buat 20. Berarti ibadahnya banyak tak? Banyak. Tapi ibadahnya berdaki dengan maksiat. Maka bukan soal ibadat saja yang penting kita titik berat. Ada lagi di dalam ibadat tu ialah ubudiyah. Nah, yang paling tinggi maqam ubudiyah, ubudah. Tu tinggi lagi tu. Ibadah zahir kita duduk rokok sujud, duduk sedekah, duduk apa, duduk zakat, duduk tutup aurat, duduk baca Quran, duduk berzikir, itu zahir ibadah. Batin bagi ibadah iaitu jiwa kita tu ubudiyah, merasai kehambaan kepada Allah. Buat ni kenapa? Allah Taala suruh. Nak dapat pahala, nak dapat janjian baik daripada Allah, balasan syurga, kesenangan akhirat. Tinggi dah tu. Ada lagi hal lebih tinggi daripada ubudiyah? Ya ada lagi. Ubudah. Mana? Hamba betul-betul tidak kepada selain daripada Allah, masih wallah. Mana? Syurga, masih wallah. Nikmat-nikmat syurga, masih wallah. Pahala, masih wallah. Dia nak Allah. Tu tinggi lagi. Bukan nak ke pahala, nak ke syurga, nak ke bidadari, nak ke nikmat syurga, tidak. Betul? Allah. Nak Allah saja. Ilahi anta maksudi. Kata-kata Sayyidi Syekh Abdul Qadirul Jailani. Tuhanku, engkaulah tempat tujuku, tidak yang lain. Waridhaka matlubi, kepuasan engkau, redha engkau yang aku tuntut. I'tini mahabbataka, bagi hadiah kepada aku cinta engkau. Wa ma'rifataka, dan kenal akan dikau. Itu dipanggil maqam ubudah. Jadi selain daripada ibadah, kita mengaji fiqh itu ibadah. Tahu ruku, syarat, gaposoh, bata, halal haram dan sebagainya. Dalam bab apa? Taharah, dalam bab rubuk ibadat, rubuk munakahat, muamalat, jinayah. Ada lagi hal lebih tingginya, ubudiyah. Tinggi lagi daripada ubudiyah, ubudah. Itu. Jadi ini semuanya kena ditempuh di dalam jalanan ilmu para ulama-ulama sufi, ulama-ulama tasawuf. Karena mereka lah yang mengenali nafsu mereka. Karena musuh, sebenar-benar musuh kita tu bukan orang yang maki hamun kita, umpat keji kita, laknat kita, dengki dengan kita. Tidak. Itu bukan musuh. Bahkan kalau kita pandai bermuamalah dengan dia, dia menjadi modal besar pahala kita. Macam yang cerita tadi. Abu Bakar Shibli tu kalau orang bagi tahu kata, Abu Bakar Shibli, ada orang sana mengumpat kamu. Si fulan mengumpat pada kamu. Ya ke? Suka dia. Dia masak sedap-sedap, dia bagi hadiah ke orang mengumpat. Kata, kenapa hadiah? Kerana masak bagi kuih ke apa ni. Saya dengar khabar awak mengumpat saya. Oh ya memang, saya benci kau, saya mengumpat kau. Itu saya hadiah kau. Sebab apa? Pahala awak bagi saya. Terima kasih banyak-banyak lah, dia kata. Saya nak harap semayang ibadat malah ada. Awak tulus sedekah pahala, alhamdulillah. Itu. Kan kita tak gitu kan? Kalau orang mengumpat, orang maki, orang caca, ni mengatang, ni marah lah kita apa. Itu kita. Yang sebenar musuh kita, nasihat. Apa nasihat? Iradatul khair. Nak kebaikan. Itu dia panggil nasihat. Nak kebaikan. Kalau kita bahasa Melayu nasihat ni terlalu khusus. Nasihat ni kita selutak, kita cakap dengan orang. Tidak semesti begitu. Nasihat ni iradatul khair. Nak kebaikan. Jadi kalau kita cakap dengan orang dengan merendah-rendahkan dia, memaki-maki dia, mengeji-ngeji dia, sehingga dia jauh daripada kebaikan, itu bukan nasihat. Orang tu asalnya minum arak sebotol ya, tapi oleh kerana kita kata mu ni kaki mabuk masuk neraka tu, dia togok 3 botol tu depan kita sini. Maka tu dia tak panggil nasihat begitu. Bawa orang jauh daripada kebaikan. Karena nasihat tu iradatul khair, menghendaki kebaikan. Lalu sahabat tanya, liman ya Rasulullah? Kepada siapa nasihat? Rasulullah kata lillah, kepada Allah, wali kitabihi,
kepada Al-Quran, wali rasulihi kepada Rasulullah, wali a'immatil muslimin wa ammatihim, dan kepada pemimpin-pemimpin orang Islam dan seluruh kaum muslimin. Apa maksud? Nasihat kepada Allah, nasihat ke Tuhan. Itu nak kata bahasa Melayu kita tu sempit sikit. Nasihat ni kita kata selutok, cakap dengan orang tu, pujuk. Bukan maksud gitu. Iradatul khair, hendak kebaikan. Nasihat kepada siapa ya Rasulullah? Lillah, kepada Allah. Apa makna nasihat kepada Allah? Dengan makna bil imani biwujudihi, dengan beriman mesti adanya Allah. Artinya i'tiqad kita, pegangan kita, akidah kita, mesti orang panggil akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah ni kita pun dengar sombong kat sini. Tapi kadang-kadangnya kalau kita cek siasat, tidak Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini susah sikit tu. Kadang-kadangnya ilahiyat, ketuhanan Ahlus Sunnah wal Jamaah, risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah lagi. Mari bab sam'iyah, sudah tak jadi ahli sunnah dah. Ada setengah kelompok ilahiyat, petang-petang lagi bukan ahli sunnah wal jamaah dah. Ada juga begitu. Ini penting. Karena itu kata Al-Hafiz Al-Muhaddis Imam Az-Zabidi dalam kitab Ittihaf Sadatil Muttaqin, syarah bagi kitab Ihya'i Ulumuddin karangan Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali, dia kata apa? Idza utliqa ahlus sunnah wal jamaah fal muradu bihim asyairatu wal maturidiyah. Bila dikatakan ahlus sunnah wal jamaah, maksudnya ialah ulama-ulama yang mengikut bagi Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan ulama-ulama yang mengikut bagi Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Itu. Bukan Nabi Muhammad tu dah. Ada orang yang petikan. Kenapa Nabi Muhammad tidak bermazhab Asy'ariyah? Nabi Muhammad tidak bermazhab Syafi'i. Soalan gitu tu tak berapa nak cerdik mana. Kenapa? Karena Nabi Muhammad dengan Imam Abul Hasan Asy'ari mana ada dulu? Nabi Muhammad dengan Imam Syafi'i mana yang ada dulu? Nabi Muhammad dulu, baru Imam Syafi'i. Jadi takkan Nabi Muhammad nak ikut Imam Syafi'i? Takkan Nabi Muhammad nak ikut Imam Abul Hasan Asy'ari? Yang betulnya Imam Abul Hasan Asy'ari itu ikut Nabi Muhammad. Imam Syafi'i itu ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya kalau kita ikut Imam Abul Hasan Asy'ari, kita ikut Imam Syafi'i, berarti kita ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu maksud ikut Nabi itu ikut ulama. Kenapa? Karena ulama lah yang menjadi pewaris para nabi, lebih-lebih lagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ittabi'ul ulama, kata Nabi SAW, ikut olehmu akan ulama. Ittabi'ul ulama, fa innal ulama'a sirajullahi ta'ala fil alam. Kerana bahawasanya ulama itu ialah pelita Allah Ta'ala di permukaan alam. Kalau tanpa ulama, laulal ulama lakana an-nasu kal bahai. Nescaya manusia itu seperti binatang, lembu, kerbau, ayam itik. Ada beza. Celek mata nak makan gapo? Nak berok mana? Nak tidur mana? Nak bini berapa? Nak beranak berapa ekor? Tak ada beza dengan lembu. Lembu tak boleh makan. Lembu makan, lembu tak berok. Lembu berok, lembu tak bini. Beranak pinak sampai kelak. Jadi kalau nasihat tu hanya celek buka mata, nak makan apa, nak tidur mana, nak berok mana, nak tu yang hidup. Tak ada beza lah kan nasukal bahai. Tak ada beza dengan binatang. Maka kerana itu disuruh ikut ulama. Yang kata ulama tidak maksud kita ikut Nabi direct. itu setengah-setengah cakapan orang yang ada nada takabur dia bang. Itu ni. Kalau nak ikut Nabi direct, Al-Quranul Karim tu dalam bentuk mishaf tidak ada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada. Zaman Nabi itu tidak dibukukan Al-Quran bentuk mishaf yang kita guna sekarang. Kalau ditulis pun tidak lengkap. Yang tidak lengkap, tidak ada titik, tidak ada bagi. Agak-agak nak baca mana? Yang ada titik, ada bagi ni pun wala bowling, kanak bodu, ihdina. Alhamdulillah. Ada titik, ada bagi. Baca salah lagi. Zaman Nabi tak ada titik, tak ada bagi. Dah lah tulis tu tak lengkap.
Tak lengkap tu pula, tak ada titik, tak ada bagi. Nak macam mana Abang Haji? Boleh tak? Al-jamzulillah boleh, al-khamzulillah boleh, rotil alamin boleh, rosil alamin boleh, rabbil ngalamin pun boleh. Alamin, ngalamin, ngalamin. Jawi kita dengar tak sini? Rabbil ngalamin boleh. Kadang-kadang titik. Nah, siapa yang meletakkan titik, meletakkan baris? Bukan Nabi, bukan sahabat. Siapa? Ulama. Nah, yang meletakkan baris Imam Abu Aswad Ad-Duali. Nah, dia letak bagi. Karena dia dengar orang baca Quran. Innallaha bari'um minal musyrikin wa rasuluh. Nah, dia baca gitu. Atau innallaha bari'um minal musyrikin wa rasulih. Nah, dia baca gitu. Makna tu salah tu. Baris kalau terkadang baca salah, maknanya berubah. Innallaha bari'um minal musyrikin wa rasulih artinya apa? Allah Ta'ala berlepas, tidak menghiraukan, membiarkan orang-orang kafir musyrik, dan Allah membiarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, berat. Jadi Allah Ta'ala tak cara dua, orang kafir pun tak cara, Nabi Muhammad tu tak cara. Berat tu makna gitu ni. Yang betulnya apa? Baca. Innallaha bari'um minal musyrikin wa rasulah. Sesungguhnya Allah dan Nabi Muhammad tidak menghirau orang kafir musyrik. Itu. Jadi bila Abu Aswad Ad-Duali dengar orang baca Quran salah bagi, berubah makna, maka dia pun ambil ijtihad, nah, minta pandangan dengan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali setuju, diletakkan baris pada Al-Quran. Bagi ada dah titik tak ada pula pada sini. Siapa letak titik? Bukan Nabi, bukan sahabat. Siapa? Ulama. Imam Ahmad Al-Farahidi yang meletakkan titik, titik satu di bawah, titik dua di atas, titik tiga di atas, tak suruh tukar. Nah, jim titik satu di bawah, kha titik satu di atas, ha muhmalah, dia dihampakan, tidak ada titik. Nah, itu ulama. Jadi kalau kita tak nak pakai ulama, berat kita. Nah, lebih-lebih lagi ni, oleh kerana UMNO Anjur. Siapa buat UMNO? Ulama orang. Mungkin tak tahu kok orang UMNO sendiri. Duduk dalam di situ hidup Melayu tu siapa aja? Ulama. Siapa? Almarhum Tuan Guru Haji Abdullah bin Ibrahim, yang lebih dikenali dengan Syekhul Islam Syekh Abdullah Fahih. Datuk kepada Tun Haji Abdullah bin Tuan Guru Datuk Haji Ahmad Badawi bin Syekh Abdullah Fahih. Dia buat lagu. Nah, lagu apa? An-Nasyidul Watani. Nah, yatibun nasyidu bi dzikril watan liyahyal malayu wa yastaqil watan. Yatibun nasyidu bi dzikril watan liyahyal malayu wa yastaqil watan. Biasa dengar? Tak biasa dengar kita pun. Orang UMNO sendiri tak baca dah di WDC. Ada Tok Seri kena usul kalau ada perhimpunan. Nah, kena hidup balik. Nah, ulama aja. Apa? Yatibun nasyidu bi dzikril watan. Indahnya lagu mengingati tanah air. Liyahyal malayu, hidup Melayu. Wa yastaqil watan, merdeka tanah air. Siapa aja tu? Ulama aja. Barangkali orang sekarang ni tak tahu dah hidup Melayu saja. Hidup Melayu semangat katanya, hidup Melayu siapa? Tak tahu. Ulama dah. Abah saya orang UMNO ke apa semua orang UMNO hidup Melayu lah. Ulama aja tu. Bihubbuki ya malaya qalbi yahim kaifa wa majduki majdaka samim wa tarikhuhu syahidan min qadim faya habadha anti ni'mal watan. Cinta kepada engkau wahai tanah air daripada lubuk hati terdalam. Itu kata Syekh Abdullah. Nah, kaifa wa majduki majdaka samim. Betapakah tidak? Sedangkan keagungan engkau, keagungan yang sejati wahai Melaya. Maksud Melaya dia panggil itu ni. Malah belum ada di Indonesia. Nah, wa tarikhuhu syahidan min qadim. Sejarah engkau wahai tanah Melaya menjadi saksi sepanjang zaman. Faya habadha anti ni'mal watan. Alangkah beruntungnya engkaulah sebaik-baik tanah air. Siapa dia aja? Ulama. Jadi jangan tinggal ulamanya ni. Nah, kena wujud dewan ulama dalam pertubuhan kebangsaan Melayu Bersatu Pekembar. Dulu Pekembar.
Oleh kerana orang educated hak duduk dalam UMNO nak panggil orang putih. Tapi tak saya panggil UMNO. Rojok ulama. Panggil AMNO. Apa AMNO? Itu ni keamanan. AMNO tu makna keamanan. Nah, al-amnu muqaddamu 'alal imani. Keamanan didahului daripada keimanan. Itu kaedah. Kenapa? Didasari dengan hadis Nabi SAW. Setiap kali masuk bulan yang baru, tahun yang baru, Nabi dan para sahabat tu berdoa, Allahumma adkhilhu alaina bil amni wal iman wa bis salamati wal islam wa ridwani minar rahman wa jawazin minasyaitan. Ya Allah, masukkan bulan yang baru, tahun yang baru ini dengan keamanan dan keimanan, dengan kesejahteraan dan keislaman. Nah, coba tengok. Perhati hadis Nabi SAW. Kenapa Nabi tidak berdoa Allahumma adkhilhu alaina bil imani wal amni wa bil islami was salamati, dengan keimanan dan keamanan, dengan keislaman dan kesejahteraan. Nabi tak doa itu. Tapi Nabi doa bil amni wal iman wa bis salamati wal islam, dengan keamanan dan keimanan, dengan keselamatan, kesejahteraan dan keislaman. Nabi mendahulukan keamanan daripada keimanan, kesejahteraan daripada keislaman. Kenapa? Karena tanpa keamanan dan kesejahteraan, mana mungkin kita boleh menjaga iman dan menegakkan Islam. Gitu. Gitu. Tu. Kalau negara kita duduk tengah perang ni, boleh kita duduk semaya jemaah, duduk ngaji begini, boleh? Boleh juga, tapi la ilaha illallah lah, apa? Bom meletup mati lillahi ta'ala dah. Tak ada orang boleh duduk begini kalau tanpa keamanan. Maka sebab tu ulama kata al-amnu muqaddamu 'alal imani. Apa? Amno didahulukan, bukan ni. Keamanan didahulukan daripada keimanan. Siapa tahu tu? Itu kaedah. Jadi orang rojok kepada Syekh Abdullah Fahim nak panggil apa? Panggilnya amnu, bukan umno. Ni mak sabu panggil umno lah. Syekh Abdullah Fahim panggil amnu. Nah, antara yang meletakkan kebangsaan, dulu dah pertubuhan Melayu bersatu. Yang nak meletakkan kebangsaan ialah Syekh Abdullah Fahim dan Pendeta Za'bah. Meletakkan orang panggil wataniyah, semangat kebangsaan, spirit nasionalisme di dalam nama pertubuhan kebangsaan Melayu bersatu. Kenapa? Karena ulama yang mengajar nasionalisme bahagian daripada iman. Hubbul watani minal iman. Nasionalisme bahagian daripada keimanan. Nah, bukan yang dipertentangkan dengan keislaman dan keimanan. Sehingga orang tu kalau tidak ada nasionalisme, hubbul watan, cintakan tanah air, maka persoalan Islam dia tu, keislaman dia tu mesti boleh dipersoal. Apa tak tu? Nah, ini diajar oleh alim ulama kita. Tapi kalau kita tinggal ulama, maka kita tidak ada hujjah. Itu. Wali kitabihi, dan nasihat kepada Al-Quran. Apa nasihat kepada Al-Quran? Bimura'ati ma'anihi wal amali bima fihi, menjaga makna-makna Al-Quran dan beramal dengan apa yang disuruh oleh Al-Quran. Itu nasihat kepada Al-Quran. Wali rasulihi, nasihat kepada Rasulullah. Apa? Inqiyad li awamirihi wa tasdiq bi risalatihi. Terima junjung apa yang diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan membenarkan kerasulan Nabi SAW. Ni bulan-bulan Maulid ni kan hidup upacara Maulid. Semalam pun ada Maulidur Rasul, ceramah Maulidur Rasul. Apa yang Rasulullah bawa dalam agenda Rasulullah SAW? Berhijrah ke Yathrib. Asal nama Madinah tu Yathrib, diambil daripada nama cucu Nabi Nuh alaihissalam, Yathrib bin Lah bin Syam bin Nuh. Itu asal nama Yathrib. Kemudian bila Nabi SAW berhijrah ke Yathrib, Rasulullah tu mengubah nama Yathrib menjadi Madinatul Munawwarah. Maksudnya apa Madinatul Munawwarah? Kebiasaan kita baca Madinatul Munawwarah artinya bandar yang bercahaya. Tak sampai maksud tu. Bila nama bagi negara, berarti ini makna politik, makna siasah, cara Nabi SAW berpolitik. Nabi tak letak nama Yathrib dengan Daulah Islamiyah. Dan Nabi tak letak nama Yathrib Daulah Quraisyiyah wal Arabiyah. Nabi tak menamakan nama Yathrib dengan
negara yang dibangsakan pada Islam. Tidak. Yang menamakan Madinah tu negara Islam yang pertama tu ulama. Nabi sendiri tidak menamakan Yasrib daulah Islamiyah. Tak ada. Dan Nabi pun tidak mempernamakan Yasrib dengan daulah Quraisyiyah wal Arabiyah, negara Arab, negara Quraisy. Tidak. Pasal Nabi namakan Madinatul Munawwarah. Apa makna Madinatul Munawwarah? Negara maju yang bergemerlapan, yang cemerlang, gemilang dan terbilang. Oh, itu hebat Nabi SAW. Itu bacaan cara Nabi berpolitik. Nabi tak letak nama kita kan. Kadang-kadang nak nama Islam itulah, nak universiti Islam, college Islam, kopi cak Islam, nak semua nak cak Islam. Bagus, tabarruk mengambil berkat tu tak apa. Jangan sampai orang tak minum kopi Islam kita kan. Awak tolak kopi Islam ni, terima kopi kafe ke mana? Jangan sampai tak tu sudah. Nak namakan nama Islam boleh, tapi tabarruk mengambil berkat. Nabi sendiri tidak letak nama negara Islam, tidak. Tapi daulah Madinatul Munawwarah, negara maju yang bergemerlapan. Artinya Nabi telah menanam satu visi misi dalam jiwa-jiwa muwatin penduduk Madinah, baik muslim atau kafiran kana, supaya mempunyai minda membina tamadun. Artinya Nabi berharap supaya semua penduduk Madinah menjadi insan yang mutamaddin, yang membina peradaban. Itu Nabi SAW. Sebab itulah 3 ukhuwah, 3 tali persaudaraan yang Nabi SAW selesaikan bila masuk ke Madinah. Dan adakah kita menyelesaikan 3 perkara ni? Ada. Kita kena tanya balik pokok kita masing-masing lah. Duk kata kita cinta Rasulullah, kita ikut perjuangan Rasulullah, kita selesai dah 3 perkara ni. Mana pertama? Rasulullah itu menyelesaikan pertama-tamanya ukhuwah Islamiyah, mempersaudarakan muhajirin dan ansar. Jadi adik-beradik, awak mengucap 2 kalimah syahadat walaupun awak bangsa Afrika sekalipun, Habsyah, macam bila Birabah tu, hitam langit, gigi putih. Tapi bila la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adik-beradik saja. Itu Rasulullah ajar kita gitu. Islam ya'lu wa la yu'la ala. Islam lebih tinggi, tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Itu cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuba kita tengok kita. Kita buat gitu tak? Buat tak gitu? Jumpa orang Islam, beri salam, baik, manis muka. Kenapa? Karena dia Islam. Apa? Kita tu kalau orang Islam tak senyum lagi. Nama apa? Abdullah. Parti apa? Hanya parti dulu. Parti Cak Payung. Cak Payung, Masya Allah. Sama, baru senyum. Artinya parti ya'lu ala yu'la alai. Parti lebih tinggi, tidak ada yang lebih tinggi pada parti. Bahaya tu. Jangan. Parti itu hanya wadah, kenderaan untuk mencapai matlamat kekuasaan. Islam itu tidak berkait dengan kepartian tersebut. Dengan mengucap 2 kalimah syahadat, Islam. Al-Islam inqiyaduz zahir atau taba'an li inqiyaduz zahir binutqi syahadatan atau taba'an li abawaihi. Terima oleh zahir seorang dengan mengucap 2 kalimah syahadat, Islam. Atau taba'an li abawaihi, atau mengikut 2 ibu bapa dia. Salah seorang daripada ibu atau bapa dia Muslim, anak belum balik, automatik Muslim. Itu Islam. Mudah je Islam. Tak kena isi borang kau apa tak ayat. Kalau kira-kiranya gitu je Islam. Tapi kalau kita kata kalau awak tidak kumpulan saya, awak dak original Islam lagi, beratlah gitu. Jangan. Ini kita tak selesai. Saling masa muka kalau berbeza pilihan. Tak boleh gitu. Walaupun politik itu daripada Islam, tapi dia bukan akidah. Ini disebut dalam kitab Jawharatut Tauhid, karangan Imam Ibrahim Al-Laqani. Sebab tu kita kena ikut cara Ahli Sunnah Jamaah. Jangan ambil manhaj luar masuk dalam parti kita, masuk dalam pemikiran anak-anak muda kita. Jangan. Ambil hak Ahli Sunnah Jamaah ada. Hak ulama-ulama pondok kita siap dah. Mana kata dalam kitab Ibrahim Al-Laqani Jawharatut Tauhid, wa yajibu nasbu imami adlin bi syar'in fa lam la bi hukmil aqli
Walaysa ruknan yu'taqad fid dini. Itu disebut lagi tak. Wayajibu nasbu imami adlin. Wajib melantik pemimpin yang adil, wajib. Jadi memangkah tu wajib. Wajib fardu ain, fardu kifayah. Nah, ada ini fardu kifayah. Jadi bisyar'i, wajib itu dengan hukum syarak. Fa'lam, ketahui olehmu, la bihukmil akli. Bukan semata-mata akal. Ini nak tolak kaum liberal kalau sekarang. Dulu Mu'tazilah dia panggil. Sekarang liberal. Mana? Melantik pemimpin ni akal kita tentulah. Tak ada hukum syarak apa. Wajib melantik pemimpin ni akal kita tentu. Tak ada surga, pahala, dosa. Tidak. Melantik pemimpin tu wajib syarak. Nah, dapat pahala, ada hukum wajib, makruh, sunat, harus dan haramnya. Tapi wajib tu fardu kifayah. Nah, fardu kifayah. Jadi artinya kalau orang tu tak masuk parti mana-mana, tapi dia daftar mengundi, selesai tak fardu kifayah dia? Selesai. Nah, jadi kena beza siasah syar'iyah dengan siasah hizbiyah. Kalau siasah tu ditafsir dengan hizbiyah, bermakna nabi-nabi, rasul-rasul dulu tak ada berpolitik lah. Sedangkan politik tu bahagian daripada Islam, bahagian daripada agama. Para nabi, para rasul, hatta Nabi kita Muhammad SAW, semua ahli politik. Semua ahli politik. Tapi politik mana apa? Husnud tadbir bi riayati syu'uril ummah fid dakhilid daulah wa kharijiha wa riayati maqasidis syar'iyyah al-kulliyah. Nah, al-khamsah ini. Keelokan dalam menyusun atur pengurusan dengan menjaga perasaan-perasaan jiwa-jiwa rakyat jelata, muwatin warga negara, dan menjaga hubungan diplomatik dengan negara-negara luar, serta menjaga tujuan syarak diturunkan maqasidus syar'iyyah al-kulliyah al-khamsah. 5 perkara bahasa kulli yang 5. Menjaga agama, menjaga harta, menjaga nyawa, menjaga maruah dan sebagainya. Itu dipanggil politik. Nah, jadi politik dengan makna agama dengan politik kepartian itu beza. Tidak saling laziman. Tidak saling mengautomatikkan. Tidak. Nanti saya tak ada parti, saya boleh pergi ke mana-mana. UMNO jemput pun boleh pergi dekat sini. Orang takut, ustaz, ada lambai UMNO ni, boleh masuk dah. Masuk pergi, apa ke dia ni? Nah, lambai apa pun tak apa saya. Paling tinggi ialah Islamiyah, ukhuwah Islamiyah. Nah, dia mengucap kalimah syahadat, dia nama Abdullah, dia nama Zaid, dia saudara se-Islam saya. Nah, itu orang panggil ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Walaysa ruknan yu'taqad fid dini, dan bukanlah politik itu sebahagian daripada rukun iman yang diiktikadkan. Bukan. Yang kita kata tuan-tuan kalau tak pilih, tuan-tuan kalau tak pilih saya dalam kubur, mungkin nak tanya, siap. Jangan gitu. Mungkin nak tanya tu man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka wa ma imamuka wa man ikhwanuka. Itu. Kita tanya ma hizbuka, apa parti kamu? Ma NGO-uka, apa NGO kamu? Ini tak tanya tu, tak tanya. Itu kita kena clear. Nah, kita semua ni ukhuwah Islamiyah. Itu Nabi SAW aja. Adakah Madinah itu hanya orang Islam? Tidak. Ada Yahudi, ada Nasrani. Nah, maka Rasulullah yang kedua menyelesaikan ukhuwah wataniyah. Mana Rasulullah buat perlembagaan Madinah, dipanggil Wathiqah Madinah. Rasulullah kata apa? Bismillahirrahmanirrahim. Hadza kitabu Muhammadin. Innal muslimuna min Quraisy wal muslimuna min Yathrib wal yahudi walahiqa bihim wajahada ma'ahum innahum ummatun wahidatun min dunin nas. Nabi kata, sesungguhnya orang Islam yang berhijrah, pendatang. Nah, berhijrah. Bukan pelarian. Ini hijrah. Berhijrah. Nah, pendatang. Dan orang Islam yang asal pribumi Yathrib, Aus dan Khazraj, dipanggil Ansar. Wal Yahudi, mereka beragama Yahudi di kalangan Bani Israel. Ada 3 kabilah yang besar. Bani Quraizah, Bani Nadir, Bani Qainuqa. Berarti ada non-muslim, ada tak? Ada. Jadi bukan Malaysia saja majmuk ni. Nama Nabi majmuk dah. Nah, walahiqa bihim, dan mereka-mereka bangsa-bangsa agama-agama yang lain. Mana yang berhubung dengan mereka itu? Yang duduk di Madinah juga. Antaranya Nasrani Najran, ada. Tapi Nabi kata wajahada ma'ahum. Syaratnya sama-sama berjihad, bersusah payah mempertahankan Madinah, memajukan Madinah, menjaga keamanan Madinah. Sama-sama dalam satu visi, satu misi, satu matlamat.
Nah, satu Malaysia, satu ada ni. Nah, ada dalam satu Malaysia lah ni ni. Satu Madinah, satu Madinah. Begitu lah. Nah, maka Nabi declare, innahum, sesungguhnya mereka itu semua berbilang bangsa, berbilang agama tadi. Ummatun wahidatun min dunin nas. Satu bangsa, satu umat selain daripada bangsa-bangsa dan umat-umat yang di negeri-negeri yang lain. Nah, kita buat ada. Lebih-lebih lagi kita ni negara nation state. Negara bangsa, zaman negara bangsa, tapi Malaysia ni susah. Saya kalau tanya Ustaz, Malaysia ni nation state, ya, secara asas Malaysia nation state, tapi secara praktikalnya saya tak luluh nak kata Malaysia nation state. Tak luluh. Sebab apa? Sebab satu daripada ciri bangsa ialah bahasa. Satu ciri bangsa ialah bahasa. Cuba tengok. Kalau orang Melayu kita berada di Thailand, nama dia tak boleh nama Melayu, tak boleh nama Islam. Abdullah, Zaid, Khalid, tak boleh. Dia kena nama Siam. Nama dia Sawadika, Pemperak Nyai, gitu. Itu tak boleh nama-nama Islam, tak boleh. Indonesia begitu tak? Tak boleh Cina yang nama Cheng Chong Leng Leng Long Tong Long Long Leng, tak boleh. Nama dia nama apa? Bawang merah, bawang putih, wak parjo, nama gitu. Apa tu kalau ada belak, mu ni Cina ke Jawa ni, nama Jawa, muka Cina. Ya tak ada, saya bangsa Indonesia. Ya gitu. Dan dia bercakap pun bahasa Indonesia tak bunyi langsung. Pelek-pelek Cina tak bunyi. Kita ni pelik Malaysia ni. Mengakunya orang Malaysia, tapi bercakap bahasa Melayu tak boleh. Bahasa Malaysia tak boleh. Kalau orang Arab jumpa orang Malaysia, awak ni daripada mana? Malaysia. Cakap sikit bahasa Malaysia. Conjeng. Pelik bahasa Malaysia ni. Nak ni. Awak daripada mana? Hitam-hitam sikit ni. Daripada Malaysia. Cakap bahasa Malaysia. Belipak sedih. Pelik jadi Malaysia dia. Ni. Jadi sebab tu, walaupun susah lah, sudah orang panggil zaman berzamang dah. Sepatutnya nak mendidik satu bangsa ni, memang kena buat satu sekolah kebangsaan saja. Tak ada sejenis tu sejenis ni. Macam mana pemimpin-pemimpin dulu. Tapi memang pemimpin-pemimpin sekarang, kalau benar nak ikut cara Rasulullah SAW, mesti membina ukhuwah wataniyah, saudara sebangsa, saudara senegara, saudara setanah air. Walau dia Cina, walau dia India, tetapi dia satu negara dengan kita, warga negara kita, kita ada perasaan persaudaraan dengan dia. Itu. Maka pertama dididik ialah di bangku sekolah lagi. Dia anak Melayu, anak Cina, anak India, start di sekolah lagi, duduk mengaji bersama-sama. Itu yang kedua. Yang terakhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelesaikan ukhuwah insaniyah, saudara sesama manusia. Walau dia bukan muslim, walau dia bukan satu negara dengan kita, tetapi dia anak cucu cicit itu Adam dah. Anak cucu cicit itu Adam, maka dia ialah saudara kita. Saudara semanusia, kemanusiaan. Dalam satu kemanusiaan. Satu anak cucu cicit Nabi Adam alaihissalam. Itu Nabi SAW aja. Sebab itulah bila jenazah Yahudi lalu, Rasulullah bangun. Bangun je, jangan duduk tunduk hormat yang ini. Bangun. Sahabat tanya, ya Rasulullah, bukankah orang Yahudi yang meninggal? Rasulullah kata apa? Rasulullah tanya balik, bukankah orang Yahudi pun manusia? Itu. Jadi sebab tu daripada situ ulama sebut satu kaedahnya apa? Al-insan qabla tadayyun. Kemanusiaan sebelum kita bercakap soal keagamaan. Berapa banyak orang mengguna keagamaan sehingga hilang sifat peri kemanusiaan. Mengguna agama untuk membunuh, menghalalkan darah. Bismil Islam atau nama Islam kadang-kadang setengahnya. ISIS, Daesh, dengan nama Islam kita memperjuangkan Islam. Halal darah mereka itu. Mereka pemimpin-pemimpin Tauhid, bom. Itu siap lah gitu. Berat gitu. Itu bukan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mesti berasaskan kepada kemanusiaan. Al-insan qabla tadayyun. Maka sebab tu, kalau kita benar-benar mengikut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita membawa persaudaraan dalam setiap aktiviti, visi, misi, perjuangan kita. Persaudaraan, bukan permusuhan, bukan adu, bukan. Sebab tu Allah Ta'ala larang kita mencaci maki orang bukan Islam. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah.
Jangan kamu mencaci maki orang yang menyembah selain daripada Allah. Itu Tuhan suruh dalam Quran. Kenapa? Kalau kamu caci maki mereka, caci maki agama mereka, caci maki sesembahan mereka, fayasubbullaha adwan bighairi ilm, maka nanti mereka akan mencaci maki Allah tanpa mengetahui sebarang pengetahuan yang benar, hanya didasari rasa aduan, permusuhan, musuh nak bunuh. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum, demikianlah Allah Taala kata, kami hiaskan segala manusia punya perbuatan, mereka rasa benar pada perbuatan mereka, mereka rasa benar. Tapi nanti akhirat, summa ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Allah Taala yang akan memutuskan apa yang kamu buat itu tidak benar. Itu. Pukul berapa kita nak sudah ni? 8.30 ni dah. Sikit lagi dah. Wali a'immatil muslimina, dan nasihat kepada para imam, pemimpin-pemimpin orang Islam. Bagaimana menasihati pemimpin-pemimpin orang Islam, yakni al-umara bimuawanatihim 'alal haqqi, dengan menolong mereka itu di atas kebenaran. Kalau benda yang dibawa tu hak sebenar, maka tolong. Gitu. Jangan benda tu benar tapi oleh kerana bukan orang kita hak jadi, kita lawan. Itu jadi menyesal tu. Saya tanya ramai ustaz-ustaz, katalah, Allah, kalau zaman Pak Allah Badawi mula jadi Perdana Menteri, kita guna betul-betul untung ustaz-ustaz ni. Iya, ni. Tapi tak, oleh kerana apa? Sentimen bukan orang parti kita. Nah, Pak Allah dulu banyak tolong ustaz-ustaz ni dengan konsep Islam hadari dia tu. Nah, orang sekarang ni baru rasa ustaz-ustaz hok jekoh ke apa tu baru rasa, wih, kalulah Pak Allah jadi Perdana Menteri lagi, untung kita popok ustaz ni. Masa jadi Perdana Menteri, Islam apa ni? Islam hari, Islam sesak, Islam. Begitu, jadi tak betul tu. Nabi suruh an-nasihatu li a'immatil muslimin. Apa? Al-umara limuawanatihim 'alal haqqi, tolong mereka di atas kebenaran. Kalau tidak benar, maka nasihat di hadapan. Nasihat dengan kesabaran. Itu. Itu. Wa ammatihim, dan seluruh orang Islam. Apa nasihat seluruh orang? Bi irsyadihim ila sabilil falah, dengan memberi petunjuk kepada mereka itu orang Islam kepada jalan yang kejayaan. Maka sebab tu kitab ni dipernamakan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dengan Nasaihul Ibad. Segala nasihat-nasihat. Apa? Irsyaduhum, memberi petunjuk akan mereka itu, para hamba-hamba Allah, ila sabilil falahi, kepada jalan kejayaan. Apa jalan kejayaan? Ay alal munabbihati ala isti'dadi liyaumil ma'ad, di atas membuat persediaan bekalan untuk hari akhirat. Jadi kita, kalau kita mati malam ni lah, ni tak bawa ni baju, duit-duit kita, harta, segala benda hak kita duduk milik, rezeki mamluk kita, tak bawa. Yang dibawanya apa? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa, berbekal olehmu, sebaik-baik bekalan kamu tu ialah takwa Allah. Itu bekalan. Masuk dalam kubur tu bawa hal tu. Ada pun hak kita milik, segala harta benda kita tu automatik bertukar jadi milik ahlul waris, jadi bersaka. Sebab tu dinamakan rezeki yang kita milik, bukan hak kita makan. Itu dinamakan rezeki mamluk, rezeki milik. Milik apa? Milik sementara, sehayat hidup. Sehayat hidup kita ada. Bila kita mati, jatuh kepada milik tu, kepada ahlul waris. Itu. Jadi kalau kita nak rezeki kita, rezeki mamluk kita tu boleh diguna akhirat kelak, hak lah ni dah kita kena guna. Kena infak, kena sedekah. Untuk apa? Bekalan akhirat. Itu maksud isti'dad liyaumil ma'ad, membuat persediaan untuk hari kebangkitan. Bila bangkit, maka amal-amal kita di dunia mulalah yang menjadi perihal kita.
Kalau kita di dunia mula sebagai orang yang VVIP, nak lalu kau jalan raya mana semua polis duk kawal, escort, nah, belum tentu akhirat kelak kita VVIP. Tapi kalau kita buat kerja di dunia ni untuk kita VVIP di akhirat, kita VIP pula akhirat. Ni. Dulu dunia VVIP dah sendiri weh. Nak pergi ke mana escort polis apa semua. Tapi kalau kita buat juga untuk VIP kita di akhirat kelak, baki akhirat satu highway untuk kita seorang diperbuat daripada kasturi. Kita seorang boleh lalu, tak ada orang lain boleh lalu. Itu. Tapi nak dapat satu, dunia ni kita kena buat kerja. Itu. Sekarang ni dah kita kena buat persediaan. Jadi boleh dah deh. Kena musim PKPB ni tak boleh lama-lama sebenarnya. Mudah-mudahan sebagai mukaddimah kita kata dah, mukaddimah kulit kita. Tak baca lagi dalam ni. Dalam tak baca lagi kita buat mukaddimah, kenal apa nak baca kitab ni. Apakah orang panggil tujuannya? Namanya saja tu sudah memberi gambaran kepada kita. Kitab yang kita akan sama-sama muzakarah ni ialah sebagai bentuk nasihat-nasihat untuk kita jadi hamba kepada Allah, bagi kita membuat persediaan untuk hari akhirat. Jadi mudah-mudahan apa yang kita dengar pada malam ini dapat manfaat, terutama bagi saya orang yang bercakap sendiri. Kerana kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Besar dosa di sisi Allah bagi mereka yang bercakap tapi dia sendiri tidak berbuat. Jadi mudah-mudahan manfaat itu terutamanya bagi diri saya dan para hadirin semua pun dapat manfaat yang baik datang daripada Allah, dan yang buruk datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam, wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna 'ilma asy-syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal